warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du, kita masih sambung lagi kitab tafsir kita ni, Tafsir Azhar jilid kelima, tafsir karangan Dr. Hamka . Jadi kita tengah baca lagi surah Hud. Kita nak baca ayat ke-61 hingga 68 dak saya dah. 61 hingga 68. Surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Samud, saudara mereka Saleh, anak beranak mereka tu Saleh dah. Anak beranak Saleh tu. Dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu akan Allah. Tidaklah ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Dialah telah menciptakan kamu dari bumi dan Dia meramaikan kamu dalamnya. Ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Meramaikan kamu dalamnya. Wasta'marakum fiha. Lepas tu, maka mohonlah ampun kepadanya, kemudian itu bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan kita itu adalah sangat dekat, lagi memperkenankan. Inna rabbi qaribun mujib. Qarib tu dekat, mujib tu memperkenankan doa dah. Mereka berkata, ayat ke-62, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Mereka berkata, hai Salih, sesungguhnya ada engkau di antara kita, qad kunta fina, orang yang sangat diharapkan sebelum ni, marjuwan, diharapkan sebelum ni qabla hadza, ada sebelum ni. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Dan sungguhnya kami syak, ragu-ragu atas apa yang engkau suruhkan kami kepadanya itu, lagi sangat ragu dah. Wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sangat ragu lah murid dah. Ayat ke-63. Qala ya qaumi ra'aytum in kunta 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in 'asaytuh fama tazidunani ghayra takhsir. Dia berkata, hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku benar membawa keterangan dari Tuhanku? Ra'aytum in kunta 'ala bayyinatin min rabbi. Benar dah bawa keterangan dari Tuhanku dah. Dan Dia berikan padaku rahmat, wa atani minhu rahmah. Maka siapakah yang akan menolongku dari murka Allah? Faman yansuruni minallah in asaitu, kalau aku mendurhakai kepadanya. Maka tidaklah yang kamu tambah ke atas diriku lain kerugian. Fama dazidunani ghayra takhsir. Jadi tak bertambah, tak ada kerugian kalau bertambah tak dengar dakwah aku dah. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Hai kaumku, ini adalah untuk Allah, hadhihi naqatullah, untuk kamu adalah sebagai tanda, lakum ayah, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan disinggung dia dengan jahat. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkanlah. Wala tamassaha bisu, jangan sentuh dengan kejahatan lah. Fayakhudzakum azabun qarib, sebab akan menerima kepadamu azab yang dekat. Ayat ke-65. Fa'maruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makdzub. Maka mereka sembelih dia, fa'akaruha, lalu berkatalah dia, bersenang-senanglah kamu dalam kampungmu 3 hari. Dan faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, bersenanglah
Di kampung pun ada 3 hari je, salah satu ayam. Itu adalah satu janji yang tidak dapat didustakan. Zalika wa'dun ghairu makdzub. Ayat kena. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Maka tak kala datang ketentuan kami itu, ja amruna, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman sertanya. Najjayna Salihan walladzina amanu, dengan rahmat dari kami, birahmatin minna, dan dari kehinaan hari itu. Wa min khizyi yaumi idz, selamatkan dari kehinaan hari itulah dah. Sesungguhnya Tuhan engkau dialah maha kuat lagi maha gagah. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Ayat ke-7. Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan meninggilah atas orang zalim itu suatu pekikan, suatu jeritan, as-sayhah. Maka jadilah mereka binasa dalam rumah mereka. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Jathim musnah, binasa dah. Ayat ke-8. كأن لم تغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Seakan-akan mereka tidak pernah tinggal padanya. Lam yaghnau fiha. Ketahuilah sungguhnya Samud tidak percaya pada Tuhan mereka. Sesungguhnya kebinasaanlah bagi kaum Samud. Ala bu'dan li Samud. Jadi cerita tentang Nabi Saleh dan kaum Samud. Nabi Saleh adalah Nabi yang kedua dalam bangsa Arab. Dalam surah ke-7, surah Araf, berita Nabi Saleh pun telah termaktub dalam 7 ayat. Ayat 72 sampai ayat 79. Diterangkan bahawa mereka berdiam di satu negeri yang subur. Surah Araf ni. Sehingga lembah-lembahnya dapat mereka hiasi dengan gedung-gedung yang indah-indah. Lembah-lembah bukit bangun ni. Boleh tak? Dan bukit-bukitnya mereka pahat untuk jadikan rumah. Letak negerinya di antara Hijaz dan Syam ni. Antara Mekah lah. Mekah Arab Saudi tu hingga ke Syria, Syam ni. Dalam surah ke-9, surah Asy-Syu'ara, terlukis pada cerita dalam 19 ayat, iaitu ayat 141 sampai 159 tu surah Asy-Syu'ara. Dalam surah 27, surah An-Naml, surah Semut tu pada 9 ayat, itu ayat 45 hingga ayat 53. Dan pada surah Al-Qamar, surah bulan lah maksudnya lah, pada 10 ayat, itu ayat 23 sampai 32. 5 ayat pada dalam pula dalam surah ke-15 surah Al-Hijr, iaitu dari ayat 80 hingga ayat 84. 5 ayat pula dalam surah 91 surah Asy-Syams, ayat 11 hingga sampai 15. 3 ayat dalam surah ke-51 surah Az-Zariyat, ayat 43 sampai 45. Dan 2 ayat dalam surah ke-53 surah An-Najm, ayat 50 dan 51. Kisah Nabi Samud ni dah. Nabi Saleh dengan Samud. Nabi Saleh ni, Nabi Saleh ni. Nabi Saleh dan kaum Samud ni. Tu. Kaum Samud. Cerita pasal kaum Nabi Saleh lah. Dan dalam semuanya itu, baik dalam susunan kata-kata yang pendek-pendek atau gaya bahasa yang panjang, isinya hanya satu, iaitu pengajaran dan peringatan bagi manusia. Itulah cerita dia tentang kaum ni. Dalam hitungan sejarah sebagai juga kaum Ud, sebagaimana kaum Ud, maka kaum Samud ni dihitung sebagai suku Arab yang telah punah, tidak ada lagi lah hati lebu tak ni bakar kita tak ada. Yang bersuah hanyalah bekas-bekasnya sahaja. Dan pada Samud, pakal ayat 61, telah diutus oleh saudara mereka Saleh. Kaum Samud ni Nabi Saleh lah. Hud ni kaum Ad, gitulah. Nabi Hud tu kaum Ad ni. Nabi Saleh ni Samud dah. Artinya, maka bahawa Nabi Saleh diutus Tuhan menjadi Rasul kepada kaum Samud itu, bukanlah dia orang yang datangkan dari luar dah, bukan orang lain, anak beranak kaum Samud lah, melainkan putera dari kabilah Samud itu sendiri. Anak beranak lah dah. Anak beranak lah. Macam Nabi juga. Puteranya itulah. Mana Quraisy juga dah.
Sebab itu maka datanginya ialah saudaranya sendiri, anak beranaknya sendiri. Sebagaimana juga sekalian Nabi-Nabi yang diutus oleh Tuhan. Maka seruan yang disampaikan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya itu, kaum sama itu, sama juga dengan disampaikan oleh Nabi-Nabi yang lain. Termasuk Nabi Muhammad SAW pada kaum Quraisy serupa. Ya, dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allahmu akan Allah sahaja. Tidaklah ada bagi kamu Tuhan selain dia. Hanya Allah sahajalah yang patut kamu sembah, kerana selain dari dia tidak ada Tuhan persembahan kepada berhala atau barang pujaan yang lain tidaklah benar sama sekali, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab yang lain itu tidak ada yang berkuasa, melainkan khayalan fikiran kamu sahajalah yang membikin-bikin ada Tuhan-Tuhan kecil, dewa-dewa perantara antara Allah. Khayal dia, orang kafir dia. Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah ni, bukan daripada cahaya dah. Bukanlah berhala atau patung atau makhluk yang lain itu yang menciptakan kamu. Dari tidak ada kepada ada, bukan teroli ke apa lah. Melainkan Allah itulah yang menciptakan kamu dari bumi ni. Bukan nak cipta dah. Allah laku dah. Nenek moyangmu Nabi Adam itu digeligakan dari tanah ni. Nabi Adam pun nak. Kemudian turun keturunan beliau, kita ini keluar dari saringan darah. Itu mani laki-laki dan mani perempuan bercampur jadi satu, tersimpan dalam rahim perempuan. 40 hari bernama nutfah, 40 hari lagi bernama alaqah, dan 40 hari lagi bernama mudghah. Ni ada peribahasa lah. Dulu kat gini berlaku lah pendapat dulu. Ada setengah ni kata sekaligus ni. Tak apalah, kita kira lain. Kemudian berangsur bertubuh, berlengkap dengan daging, tulang dan darah, dan semuanya itu terjadi daripada bumi jua adanya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini tersimpannya kalori, vitamin, berbagai-bagai ragam lah, mineral dan hormon. Ahli-ahli gizi lah, ahli makanan ni lah, yang telah di Indonesia dengan sebutan gizi dah. Bahasa Arab nak kena gizi. Iaitu bahan makanan semua sudah sependapat bahawasanya seluruh itu adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari zat besi, dari zat tembaga, dari zat putih telur dan lain-lain sebagainya. Yang kesemua itunya berpunca dari bumi lah. Dan antara itu dapatlah kita simpulkan bahawa bukan Nabi Adam sahaja yang langsung dijadikan dari tanah. Bahkan kita anak cucu Adam ini pun tidaklah akan lahir jadi manusia kalau bahannya tidak dari bumi juga. Bahan-bahan serupa dari bumi lah. Termasuklah DNA ke apa, ikatan dia semua adalah daripada mineral-mineral bumi lah. Lalu selanjutnya Nabi Saleh berkata, dan dia meramaikan kamu di dalamnya, yakni subur makmur muka bumi ini dengan serba lengkap, serba cukup bahan makanan, dan ramailah manusia menjadi penghuni muka bumi ini. Dalam ayat ini bertemulah kalimah wasta'marakum. Lalu kita maknakan dengan meramaikan kamu. Dari kata ista'marakum, inilah perpecahan menjadi makmur. Makmur tu ramai dah. Apabila bumi subur dan makanan cukup, manusia berhidup dengan sentosa mencari rezeki dan keturunan. Sebagaimana kita ketahui di atas tadi, kaum Samud telah hidup dengan makmur di tanah kediaman mereka di negeri Al-Hijr, di antara Syam dan Hijaz. Banyak sekali bukti bertemu sampai sekarang pun jumpa dah. Baik dalam isyarat Al-Quran atau hasil penyelidikan purbakala arkeologi, bahawa tanah-tanah yang sekarang telah tandus, padang pasir Sahara bertemu bekas-bekas kemakmuran zaman lampau. Ialah diperingatkan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya agar mereka mensyukuri nikmat kemakmuran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Pintu syukur yang pertama ialah sedar kembali bahawasanya mempersekutukan yang lain dengan Allah adalah satu dosa yang paling besar. Sebab itu berkatalah Saleh selanjutnya, maka mohonkanlah keampunan kepadanya. Minta ampun kepada Tuhan sudah menyedari bahawa langkah sudah salah, buat syirik, buat dosa dah. Allah yang menganugerahi kemakmuran, lalu yang lain pula yang disembah, kemudian itu bertabatlah kepadanya, kepada Allah. Di sini terdapat dua tingkat kesedaran dari diri akan kesalahan. Mulanya sedar bahawa perbuatan itu memang salah, lalu memohon ampun. Tapi yang diminta keampun adalah kesalahan cabang saja. Mohon ampun dari kesalahan yang cabang belumlah bererti. Sebab sebelum sikap jiwa itu dirubah sama sekali dah. Sebelum berubah jiwa-jiwa dah, timbullah berbagai ragam kesalahan. Ialah kerana pokok utamanya telah terlanggar, itu mempersekutukan yang lain dengan Allah dah. Dosa-dosa lain itu puncanya pada syirik. Dia syirik kan? Tak takut dosa pahala ke apa. Kita kata dah, kesalahan yang ini tidaklah cukup dengan minta ke apa saja, bahkan mesti minta bertaubat sungguh-sungguh. Sebab syirik adalah urat tunggang dari segala yang dosa. Taubat artinya kembali, iaitu kembali kepada jalan benar. Pepatah Melayu, sesat di ujung tali, kembali ke pangkal tali.
Bila telah memohon keampunan dan bertaubat, besar harapan bahawa Allah akan melimpahkan kurniakan keampunan dan kasih. Sungguhnya Tuhan kita itu adalah sangat dekat. Oleh sebab Allah itu sangat dekat daripada hamba-Nya, maka didengar oleh Allah segala permohonan ampun dan permohonan taubat daripada hamba-Nya, daripada hamba Allah lah manusia. Lalu memperkenankannya hujung ayat nombor 1. Artinya kerana dia dekat dari hamba-Nya dan dengarnya segala permohonan mereka itu, tak perlu perantara tak wali lah, terwasu lah apa. Kerana Allah dekat dengan benar lah. Maka segala permohonan timbul daripada hati yang tulus ikhlas dan insaf akan kelalaian dan kealpaan diri. Nescaya permohonan itu akan dia kabulkan, akan Allah kabulkan. Tapi sambutan kaumnya sangatlah jauh dari yang diharapkan oleh Nabi Saleh. Padahal surah Nabi Saleh itu benar-benar timbul dari hati yang belas kasihan, ikhlas, jujur lah. Mereka berkatakan Nabi Saleh, hai Saleh, sungguhnya adalah engkau di antara kita orang yang sangat diharapkan sebelum ini. Pangkal ayat yang kedua. Artinya bahawa nyesanya sikapmu sudah sangat berubah sekarang ni. Perubahan sikap ini tidak kami duga-duga selama ini. Jadi Nabi Saleh ni orang yang kira diharap-harapkan memimpin umat dia lah. Kira orang yang hormat lah tak? Padahal selama ini engkau adalah orang yang sangat kami harap akan menjadi pembela pusaka kepercayaan nenek moyang kita. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kita? Apakah patut engkau yang kami harapkan untuk mempertahankan dan membela ajaran nenek moyang sekarang menentangnya? Sungguhnya kami syak atas apa yang engkau serukan kami kepadanya itu. Lagi sangat ragu. Ujung ayat 22. Dalam tingkat pertama, mereka menyatakan rasa heran kerana Nabi Saleh yang mereka harapkan untuk mempertahankan agama nenek moyang sekarang jadi berubah. Ini membuktikan bahawa mereka mengaku sendiri bahawa Saleh bukanlah sembarangan orang. Bahawa Saleh adalah orang yang terkemuka yang sangat diharapkan. Terkemuka dalam kaum Nabi dan kaum Samud lah. Memang demikianlah adanya Nabi-Nabi dan Rasulullah ni, kira-kira keturunan yang dihormati lah. Bersamaanlah rupanya anggapan orang kepada Nabi Saleh sebelum beliau menyatakan diri menjadi Rasulullah dengan anggapan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW serupa dah. Nabi Muhammad serupa dengan Nabi Saleh. Orang hormati, keturunan mulia, juruh, orang respect dah. Nabi SAW pula sampai digelari Amid Al-Amid, orang yang dipercayai dan ataupun setiawan, sangat setia, sangat dipercayai dah. Lama sebelum beliau menyatakan diri menjadi Rasulullah pun digelari Amin kerana beliau memanglah seorang yang sangat jujur dan tidak mementingkan diri sendiri itu Nabi dah. Kemudian mereka menyatakan bahawa mereka syak, mereka sangat ragu akan kebenaran seruan itu dah. Seruan Nabi tersebut lah. Artinya mereka tidak mahu menerimanya sebab sudah biasa memegang teguh apa yang terima dari nenek moyang mereka dengan tidak perlu lagi menilai benar ataupun salahnya apa yang diwarisi dari nenek moyang mereka dah. Dan mereka pun menyatakan ragu pula benarkah Nabi Saleh itu utusan dari Allah. Sanggah yang demikian disambut oleh Saleh. Dia berkata, hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku benar-benar membawa keterangan dari Tuhanku? Pangkal ayat 3. Bagaimana kalau seruan yang aku bawa ini cukup kuat dan cukup alasannya sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan menurut fikirannya sehat. Dan dia berikan kepadaku rahmat, iaitu rahmat perbatuan yang istimewa daripada Allah sehingga apa yang aku cita-citakan ini berhasil. Maka siapakah yang akan menolongku dari murka Allah jika aku menderhaki kepadanya? Nescaya murkalah Allah kepadaku jika aku berhenti dari tugas dakwah ini hanya kerana segan menyegar atau kerana takut pada kamu. Padahal Tuhan mengutus aku ialah buat kamu. Apakah tugas dipikulkan Tuhan kepadaku ini? Aku hentikan saja kerana aku enggan bercerai dengan kamu. Lalu aku kerjakan sebagaimana yang kamu harapkan dari aku dahulu untuk membela yang mungkar dan mempertahankan yang salah. Adakah gitu dah? Sebab bagi seorang utusan Allah adalah terpikul 4 kewajipan yang sudah kita kenal, iaitu menyampaikan tabligh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tidak boleh ada yang disembunyikan, sadiq, dan dapat dipercayai. Untuk melakukan tugas ini iaitu amanah. Dan bijaksana menghadapi kaum yang didatanginya iaitu fatanah, Nabi-Nabi dah. Maka Nabi Saleh menyatakan pada kaumnya, kalau janji dengan Tuhan itu dilanggarnya, dia akan kena murka Tuhan dan tidak ada siapa pun dari antara kaumnya itu yang akan sanggup membelanya jika kemurkaan itu menimpanya. Maka tidaklah yang kamu tambah ke atas diriku lain dari kerugian sahaja. Ujung ayat 3. Artinya jika aku mundur selangkah dari kewajipan ini kerana tengah menenggan dengan kamu lah, bertolak angsu dengan kamu ni,
Atau kerana takut akan ancamanmu, nescaya Tuhan murka padaku pula dah. Dan jika Tuhan murka padaku, tentu aku bertambah-tambah rugi. Rugi yang tidak ada satu kerugian pun di dunia ini yang lebih sengsara dari itu. Rugi sebab aku telah memungkiri janji dengan Tuhan. Rugi sebab aku telah mengkhianati diriku sendiri. Rugi sebab kasih sayangku padamu sebagai kaumku tidak dapat aku buktikan dengan sepenuhnya dah. Jadi, ajak pada kebenaran ni, nak saya ke kaum dia lah. Bukan nak khianat. Untuk dia tidak jadi sesak lah. Untuk selamat dunia akhirat lah. Terutama akhirat lah. Menurut tafsir dari Mujahid dan Atta' al-Khasrani, ialah tidaklah ada yang kamu tambah ke atas diriku terhadapku lain dari kesesatan belaka. Menurut tafsiran ini, kalau Saleh mundur daripada kewajipannya ini, kaumnya tidak akan selamat, malah akan bertambah-tambah rugi, bertambah-tambah sesak. Akhirnya tersebutlah dalam beberapa tafsir bahawa kerana kebijaksanaannya lah Nabi Saleh menghadapi kaumnya itu juga, mereka pun bersikap lunak. Tapi mengemukakan syarat bahawa mereka akan pertimbangkan dakwah Nabi Saleh itu. Asal saja Nabi Saleh sanggup mengadakan satu keganjilan, mujizat pelik-pelik lah. Iaitu supaya diadakan satu ekor unta betina yang besar, lebih biasa besarnya. Nabi Saleh mohonkan kepada Allah agar usul kaumnya itu dikabulkan. Maka Allah kabulkan permintaan itu, tapi dengan janji pula bahawa hendaklah air minum unta dan air minum binatang-binatang ternak mereka di pagi hari. Kena ada rutin lah. Kalau air hari ini untuk unta minum, besok untuk mereka dan ternak mereka. Dan di hari giliran minum mereka, unta tidaklah akan dihalau ke tempat air tersebut. Setelah persetujuan demikian itu didatangkan Tuhanlah unta mukjizat itu di tengah-tengah mereka tiba-tiba dan dilakukanlah sebagaimana janjikan di kedua-dua belah pihak lah. Tentang minumnya berganti hari, ini lihat dalam surah ke-12, surah Asy-Syu'ara ayat 105, surah ke-91, surah Asy-Syamsu ayat ke-13. Unta perjanjian inilah dipesankan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya itu. Dan hai kaumku, ini adalah unta Allah. Untuk kamu adalah sebagai tanda duk pangkat yang tepat. Apakah kamu akan tegak saja melihat dari jauh? Dia bukan unta sebarangan unta. Dia adalah unta yang diciptakan Tuhan. Ayat sebagai tanda kebesaran ilahi. Datang dan hadir di tengah-tengah mereka sebagai suatu keajaiban ataupun mukjizat. Sebab itu namanya pun dilainkan dari unta biasa, iaitu unta Allah. Meskipun segala unta, bahkan segala yang alam yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, semuanya adalah kepunyaan Allah belaka. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Sebab dalam perjanjian itu pun disebutkan bahawa unta Allah itu akan dibiarkan makan seenaknya di padang rumput yang telah ditentukan, dengan tidak mengganggu orang lain atau ternakan yang lain. Disebutkan dalam ayat ini unta Allah supaya dibiarkan makan di bumi Allah, supaya nama Tuhan yang mulia itu menjadi dinding atas unta tersebut daripada penganiayaan. Sebab itu lanjutan ayat jelas berbunyi, dan janganlah disinggung dia dengan jahat. Dalam beberapa tafsir telah disebutkan bahawasanya ada golongan yang mencari fasal saja, merasa tidak puas dengan pembahagian air. Sehari buat unta dan sehari buat ternakan mereka. Sebab itu bermaksudlah mereka hendak membunuh unta tersebut. Itulah sebabnya maka Nabi Saleh memberi peringatan agar unta Allah itu janganlah diganggu sama sekali. Dan kalau kamu ganggu dia, akan menimpa kepada kamu azab yang dekat. Ujung ayat yang tepat. Nasihat Nabi Saleh yang demikian tidaklah diacuhkan oleh golongan yang jahat itu. Dalam surah ke-27, surah An-Naml, surah Semut tu, ayat ke-48, bahawa sembelihan seorang pemuda yang jahat hendak bermaksud membunuh Nabi Saleh sendiri secara gelap, supaya orang percaya kepadanya jangan tahu. Dan kalau datang pemeriksaan, mereka akan pura-pura tidak tahu. Namun maksud yang jahat itu tidaklah berhasil. Kerana pada malam mereka hendak melakukan muafakat buruh itu, Nabi Saleh tidak ada dalam negeri. Beliau sedang ada urusan di tempat yang lain. Tapi kalau Nabi Saleh tidak ada, mereka lepaskanlah dendam mereka pada unta Allah itu saja. Seketika giliran unta akan minum, mereka tunggu di tempat yang sempit. Lalu mereka keroyok bersama-sama. Inilah yang diterangkan pada ayat selanjutnya. Maka mereka sembelih dia pangkat ayat 65. Setelah Nabi Saleh pulang, didapatinya unta Allah tidak ada lagi. Sedangkan sebelum berangkat, beliau telah memberi ingat, kalau unta Allah itu diganggu, mestilah datang kepada mereka azab Allah. Dan azab Allah itu dekat saja, tidak akan berjarak jauh waktunya. Sebagaimana disebutkan di ujung ayat 64 tadi. Lalu beliau peringatkanlah sekali lagi tentang azab siksaan yang dekat itu. Lalu berkatalah dia, bersenang-senanglah kamu dalam kampungmu 3 hari. Itu adalah satu janji yang tidak dapat didustakan lagi. Ujung ayat 65. Artinya, janganlah kalian pandang enteng janji itu. Sisaan dan azab itu akan kalian terima dengan segera, dan dia pasti datang. Janganlah kalian pandang ini dengan main-main. Mungkin sekali pada sehari ini, mana-mana yang tidak percaya tadi akan tetap memandang enteng janji itu, akan masih bersenang gurau dan menyangka tidak ada apa-apa pun. Tapi besoknya sudah mulailah ada perubahan yang dahsyat sekali.
Dalam tafsir Ibn Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain-lainnya, sebagaimana yang telah kita salingkan juga ketika menafsirkan berita ini dalam surah Al-A'raf, iaitu mereka membunuh untuk Allah hari Arba'anah, hari Rabu dah. Esoknya hari Khamis terjadilah suatu hal yang dahsyat. Muka semua orang menjadi kuning dan badan mulai lemah. Hari Jumaat, hari kedua dari janji itu, semua muka orang menjadi merah laksana darah. Esoknya hari Sabtu, semua muka orang menjadi hitam. Dan pada hari Ahad pagi setelah matahari mulai terbit, kedengaranlah suatu suara yang sangat dahsyat. Seperti pekikan jerit manusia, rebah ranaklah semua orang, jatuh tersengkur ke tanah dan mati. Kononnya ada juga yang telah mendiakan kuburnya sejak hari kedua kerana sudah mulai mengetahui bahawa apa yang dijanjikan oleh Nabi Saleh itu adalah benar belaka dia. Maka tak kala datanglah ketenangan kami, itu pangkal ayat yang benar. Habis hari yang ketiga itu dan ketika masuk hari keempat, datanglah bunyi suara yang sangat dahsyat menakutkan itu, sehingga naik darah orang ke jantung, menyesakkan nafas ke atas dan putus nyawa melayang. Kami selamatkanlah soleh dan orang yang beriman sertanya. Nabi Saleh dan orang yang beriman sahajalah yang selamat, kerana mereka tidak turut memakan daging unta Allah dan unta larangan itu, dan tidak turut meminum air pada waktu giliran unta. Mereka diselamatkan oleh Allah dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan hari itu. Iman mereka kepada Allah dan kepatuhan mereka kepada larangan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Allah menyebabkan mereka mendapat rahmat daripada Allah. Selamat dari bahaya hari azab yang ketiga hari itulah. Kalau benar yang disebut kata tafsir bahawa di hari pertama muka kuning, hari kedua muka merah dan hari ketiga muka hitam, sedangkan orang beriman tidaklah menderita perubahan muka itu. Kerana jiwa mereka tidak ada menderita sakit kerana tekanan dosa. Sungguhnya Tuhan engkau, dialah yang maha kuat lagi maha gagah. Ujung ayat 66. Inilah peringatan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penerima cerita langsung dari Tuhan ini, dari Allah. Untuk beliau beritakan lagi kepada umatnya, disebutkannya lah di sini bahawa Tuhan itu bersifat Al-Qawi. Untuk memperingatkan bagi umat yang datang di belakang, janganlah meniru perangai kaum Samud yang merasa diri kuat hingga lupa bahawa Allah yang maha kuat, atau merasa diri gagah rupanya Allah lebih gagah, sehingga seorang pun di antara mereka tidak ada yang dapat mengelakkan diri dari azab itu. Dalam surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 78 disebutkan bahawa mereka dibinasakan oleh gempa, sedangkan di sini dibinasakan oleh pekik jerit yang dahsyat. Kedua-dua berita ini adalah berlawanan apabila kita ingat bahawa sejak ancaman Nabi Saleh kepada mereka menyuruh mereka bersenang-senang dalam kampung halaman mereka 3 hari. Sejak itu tunggulah azab yang dahsyat itu. Sebenarnya mereka sudah ditimpa gempa besar dalam hati mereka. Mereka sudah panik, bingung, cemas, takut, goncangan, ngeri apa yang akan terjadi. Untuk merasakan tafsiran ini, ingatlah ketika tentera Jepang lah tak, 1942 mulai menjatuhkan bom-bom ke kota-kota Indonesia. Semua orang dalam kegoncangan, gempa yang hebat dalam masyarakat. Semua orang bingung, lari, mengungsi dah. Nusuk ada, tidak tahu lagi apa yang akan dikerjakan. Dan mengenailah atas orang yang zalim itu, suara satu pekikan, pangkal ayat 67. Kedarangan pekikan, suara pekikan itu, cerita itu menambahkan gempa dan goncang. Semua orang sudah menjadi kacau bilau kerana takut mendengarkannya. Apakah ini pekikan malaikat? Ataukah dia berupa angin yang sangat keras berhembus? Ataukah dia gunung merapi meletus memancarkan lahar sehingga terjadi bunyi suaranya yang sangat menakutkan dan seram disertai gempa? Semuanya boleh jadi kerana Tuhan Allah Maha Kuat dan Tuhan Allah Maha Gagah. Maka jadilah mereka binasa dalam rumah-rumah mereka. Ujung ayat 7. Bergelimpanglah bangkai, bersungkuranlah mayat dan hancurlah negeri itu. Habislah penduduk negeri Samud, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal padanya sama sekali. Pangkal ayat 68. Iaitu setelah penduduk negeri itu musnah, tidak ada lagi sisa manusia yang tinggal. Yang sudi meramaikan negeri itu kembali, sebab dia adalah negeri yang dikutuki dilaknat. Rumah-rumah menjadi runtuh, kebun-kebun luas tinggal. Jadi didapati sampai sekarang ini hanyalah bekas runtuhan negeri saja. Di padang pasir hanya dilalui oleh kafilah sekali-sekali saja. Bahkan dalam peperangan ke negeri Tabuk, Rasulullah SAW pernah lalu di dekat runtuhan negeri itu, bersua air tergenang. Padahal ini sudah berlalu beratusan tahun, namun Rasulullah SAW masih melarang sahabat-sahabatnya minum dari air tergenang itu dah. Air kuasa itu tak boleh minum dah, makruh. Kemudian datanglah ujung ayat, peringatan bagi umat yang akan datang di belakangan, buat segala zaman, buat segala kelompok manusia. Sabda Tuhan bermaksud, ketahuilah sungguhnya Samud itu tidak percaya kepada Tuhan mereka. Sungguh kebinasaanlah bagi Samud. Ujung ayat 68.
Artinya samuk bernasib demikian adalah kerana mereka tidak mahu percaya kepada kekuasaan Allah, tidak mahu menerima seorang Nabi, memandang enteng, remeh sahaja ajakan kepada kebenaran. Mereka langgar perintah ilahi, bahkan mereka menentangnya seakan-akan mereka merasa kuat kuasa, gagah perkasa. Maka begitulah jadinya. Datanglah kemurkaan Allah menimpa mereka, mereka tidak dapat lagi melepaskan diri sama sekali. Boleh jugalah kita berfikir lain sebagaimana penafsiran kita tentang kejadian itu. Besar sekali kemungkinan bahawa pada daging unta Allah tidak boleh diganggu itu sudah disimpan oleh Tuhan racun yang berbahaya, sehingga bekas tekanan penyakit itu menyebabkan wajah barang siapa yang turut memakannya berubah-ubah dalam 3 hari. Dari kuning ke merah dan ke hitam. Di hari keempat sampai waktunya. Renap jatuhlah semuanya. Dia mungkin juga pada hari terakhir minuman unta. Sudah ada orang apa-apa tidak mereka perhatikan kerana kesombongan. Tidak mempedulikan kuasa Allah. Bagi orang beragama, kerana didikan rasul-rasul segala kejadian pada anak ini. Entah gempa buminya, letusan gunung berapinya. Entah banjirnya, angin pitung beliung dah. Punting beliung dah. Ribut taufan yang boleh merenggutkan, mencabut pohon kayu hingga terbongkar orang-orangnya, atau taufan halim bumbu yang dahsyat, atau derungan angin yang menakutkan. Semuanya tidak ada yang kebetulan, semuanya ada hubungan dengan kehidupan manusia, untuk sisaan bagi yang durhaka dan untuk ujian bagi orang yang beriman. Wallahu a'lam. Subhanakallah walhamdulillah, subhanakallah walhamdulillah, subhanakallah walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.